Izinkan saya menjawab sekali pertanyaan ini bersama dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Kanga bertarikh 21 Julai 2022 dan Yang Berhormat Kemaman bertarikh 2 Ogos 2022 kerana menyentuh isu yang sama, iaitu berkaitan dengan usaha memperkukuhkan sistem sekuriti makanan negara dan penghasilan serta pengaplikasian teknologi terkini dalam industri pertanian daripada MOSTI. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sebagai Kementerian Peneraju agenda STI negara sentiasa mengutamakan penggunaan dan pengadaptasian teknologi dalam membantu negara memperkukuhkan lagi sistem sekuriti makanan. Sehingga kini sebanyak 46 penyelesaian teknologi telah dikenal pasti oleh MOSTI dan 27 daripada jumlah tersebut adalah tersedia untuk dilaksanakan segera roll out di dalam membantu menangani isu sekuriti makanan. Dari segi pecahan teknologi itu bolehlah dibahagikan kepada beberapa kluster. Pertama, berkaitan dengan biji benih. Yang kedua, berkaitan dengan biobaja dan baja penggalak. Yang ketiga, perkhidmatan ujian dan aplikasi, penggunaan drone dan robotics, kebun komuniti, aquaculture dan makanan ternakan. Senarai tersebut telah pun dikongsikan dengan pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) untuk penelitian dan juga tindakan. Mengenai perancangan kementerian di dalam usaha membantu memperkukuhkan lagi sistem sekuriti makanan negara, MOSTI turut bekerjasama bersama dengan UKM, UiTM, Jabatan Pertanian dan Mardi yang kini sedang melaksanakan R&D untuk membangunkan varieti baharu tanaman padi selaras dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mahukan varieti padi baharu yang bakal dihasilkan mestilah yang pertamanya tidak mudah rosak jika ditenggelami banjir, yang kedua tidak perlu banyak menggunakan air, yang ketiga tempoh kematangan yang lebih cepat, dan yang ketiga supaya sangat toleran terhadap perubahan iklim seperti perubahan suhu dan kemarau yang melampau yang menghadkan produktiviti tanaman. Seterusnya, bagi memastikan isu keselamatan sumber makanan, MOSTI juga sedang bekerjasama dengan MAFI bagi membangunkan sistem pengesanan produk daging halal import berasaskan teknologi blockchain menerusi agensi MIMOS Berhad. Pembangunan sistem tersebut mampu meningkatkan dan mengembalikan keyakinan rakyat terhadap produk-produk daging yang diimport ke Malaysia. Sistem tersebut dijangka akan siap dibangunkan pada tahun 2024. Bagi menjawab Yang Berhormat Kanga pula, sejak 2017 MOSTI melalui jabatan dan agensi di bawahnya telah membiayai, membantu, berkolaborasi dan terlibat secara langsung di dalam penemuan, rekaan dan inovasi baru di dalam bidang pertanian sekurang-kurangnya melibatkan 53 projek. Senarai tersebut akan saya kongsikan dengan YB Kanga. Bagi menjawab YB Kemaman pula, suka untuk saya kongsikan di sini terdapat sekurang-kurangnya 7 buah agensi di bawah MOSTI dengan kerjasama pelbagai pihak terutamanya MAFI berjaya menghasilkan produk atau kaedah penyelesaian berasaskan teknologi. Yang pertamanya Nano Malaysia Berhad, ini berkait dengan vertical farming dan aquaponik, penternakan burung walit pintar yang ini di Kuala Terengganu sejak tahun 2010, ini melibatkan ekspor sarang burung yang bernilai mengikut tahun 2020 sehingga 1.3 bilion. Yang ketiga, baja yang berasaskan teknologi nano. Yang keempat dan seterusnya, agensi nuklear, penghasilan benih padi IS-21 yang dapat menghasilkan hasil sehingga 9 hingga 11 tan setiap hektar berbanding yang ada sekarang, dan agensi angkasa Malaysia melalui sistem maklumat geospatial tenaga padi Matgeo Padi yang telah dibangunkan secara kerjasama dengan MAFI, yang mana ini adalah sistem aplikasi berteraskan teknologi angkasa menggunakan teknologi remote sensing bagi membolehkan pemantauan 100% keseluruhan jelapan padi di Malaysia, penjimatan masa turun ke lapangan sebanyak 57%, penjimatan subsidi kerajaan sehingga 10% dan memanfaatkan 192,663 pesawah di seluruh Malaysia. Selain daripada itu, ia turut melibatkan agensi-agensi lain di dalam bantu teknologi di dalam food security, melibatkan Yayasan Inovasi Malaysia, Agrobiotech Institute of Malaysia, NIBM, Cradle Fund dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Tan Sri. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah pun diberikan. Antara sektor utama negara yang terkesan akibat kekurangan pekerja asing dan tempatan adalah sektor pertanian. Penggunaan teknologi dalam sektor-sektor utama negara seperti pertanian,
perlalangan dan pembuatan semestinya dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing dan mencipta pekerjaan baru. Soalan saya ialah bagaimanakah Musti akan membantu menangani masalah kebergantungan kepada pekerja asing dengan teknologi-teknologi sedia ada di bawah Musti. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Silakan jawab. Terima kasih atas soalan tambahan yang baik itu. Saya ingin menegaskan bahawa Musti sangat komited untuk memanfaatkan sains dan teknologi di dalam menangani isu dan cabaran yang seperti mana yang disebut termasuklah masalah kekurangan tenaga buruh di dalam sektor utama negara. Sebagai contoh, agensi Angkasa Malaysia MISA terlibat di dalam pembangunan dan pengoperasian sistem aplikasi berteraskan teknologi angkasa khususnya remote sensing, sistem maklumat geografi GIS dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Yang mana antara inovasi yang sedang dipakai adalah sistem maklumat geospatial, tenaga tanaman padi, mak geopadi dan sistem penentuan lokasi penangkapan ikan yang membolehkan lokasi keberadaan ikan dapat dikesan menggunakan teknologi satelit. Seterusnya melalui program National Technology Innovation Sandbox NTIS, pelaksanaan projek meranti dengan kerjasama Felda telah mengenapasti sebanyak 5 buah syarikat penyedia teknologi untuk menjalankan ujian pelbagai kemudahan drone dan robot di dalam menambah baik aspek penuaian, penyelenggaraan dan pembajaan ladang kelapa sawit di lokasi Felda yang terpilih, yang mana dalam usaha ini sasarannya adalah sebanyak 50% pengurangan tenaga buruh, 30% peningkatan produktiviti dan 20% pengurangan kos operasi dapat dicapai. Selain daripada itu, projek penyediaan biak baka mutasi dihasilkan oleh agensi nuklear melalui benih IS-21 seperti mana yang telah disebut tadi dapat menghasilkan antara 9 hingga 11 tan sehektar dan diuruskan dengan baik yang sehingga sekarang telah memanfaatkan sebanyak 14,000 pesawah daripada kumpulan isi rumah B40 bagi tahun 2022. Terima kasih.